Setakat ini okey, coolant ni okey. Boleh dikatakan antara coolant yang bagus juga daripada personally daripada RBM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana berkenaan dengan coolant Nissan. Okey, sama adakah dia bagus ataupun tak bagus. So stay tune bersama dengan RBM sampai ke sesi akhir live ini supaya kita boleh dapat tahu. Kita akan lakukan uji kaji dan juga test secara live bersama-sama dengan anda. Kebiasaannya yang mungkin ada yang di kalangan anda yang belum pernah dengar mungkin coolant Nissan ni. Sebenarnya coolant Nissan ni dah berada, boleh dikatakan agak lama di pasaran, cuma mungkin kewujudan dia agak kurang popular yang berada di market sana. Seperti yang RBM dah sampaikan sebelum ini, coolant adalah sesuatu yang penting untuk sistem radiator kereta anda. Sebab itu RBM selalu tekankan kepada anda penjagaan coolant dengan lebih teliti lagi. Boleh kata memastikan sistem radiator kereta anda ataupun sistem penyejukan kereta anda sentiasa berada dalam keadaan baik. Mungkin akan buat sedikit quick review untuk coolant jenis Nissan ini. Sama ada ini coolant yang baru lagi RBM beli, kita belum buka lagi pun coolant ni. Pada sesi kali ini juga RBM akan kongsikan kepada anda, kita boleh mungkin buat short review untuk performance coolant ini. So, okay, so coolant Nissan juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu dia ada satu yang dipanggil pre-mixture dan juga yang satu ni coolant raw. Seperti yang sebelum-sebelum ini juga RBM dah sampaikan kepada anda, coolant pre-mixture ni kita tak perlu campur dengan air, kita hanya perlu tuangkan sahaja ke dalam sistem radiator kereta anda. Tetapi coolant yang raw ni kita perlu campurkan bersama dengan air pada kadar mixture ataupun ratio yang tepat dan betul. Tapi apa mungkin yang sedikit RBM tertarik dengan coolant Nissan ni, salah satu dia mungkin segala instruction sebenarnya diberikan, boleh dikatakan agak jelas pada label botol coolant ni. Ada juga mungkin setengah-setengah produk coolant yang mereka tak mention ataupun tak beritahu detail tentang coolant, tentang mixture yang berada yang sepatutnya kita campurkan dengan air pada coolant jenis-jenis ini. Okey, tapi sini sikit mungkin Nissan apa yang daripada sikit quick review daripada botol yang mungkin RBM boleh kongsikan kepada anda, iaitu boleh dikatakan agak lengkap juga. Dia punya instruction manual walaupun simple, tapi orang kata kita dapat point tentang penggunaan coolant jenis Nissan ini. So, okay, so ini coolant yang baru RBM baru beli. Kita bersama-sama dengan anda, kita akan buka. Okay, ini masih baru lagi. So, ini adalah coolant yang berwarna biru kalau dekat sini pada label dia, super long life coolant premix 50%. So, ini salah satu boleh dikatakan super long life coolant daripada Nissan, iaitu berwarna biru. Coolant ni premixture. Mungkin sedikit tips yang RBM boleh berikan kepada anda jika anda membeli coolant jenis biru ini. So, coolant ni tak perlu dicampur dengan air, anda hanya perlu tuangkan terus ke dalam sistem radiator kereta anda, supaya kata dia dapat dia punya performance dia tu, kita dapat mengekalkan performance coolant tu di dalam sistem radiator kereta anda. Okay, kita tuang sedikit. Okay, so ini coolant pre-mixture yang berwarna biru untuk Nissan ini. Okay, ada satu lagi coolant yang raw daripada long life coolant daripada Nissan ini. Dia berwarna hijau. Kalau kita tengok di label dia berwarna hijau, yang ini berwarna biru. So, anda jangan tersilap. Mungkin kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di sana yang mungkin ada yang ingin mungkin membeli di kedai-kedai spare part. So, anda jangan keliru. Dia ada dua jenis coolant jenis Nissan ini, yang satu berwarna biru dan satu lagi yang berwarna hijau. Okey,
Okey, jelas kepada anda. Ni ada coolant yang pre-mixture daripada Nissan, dan ini pula coolant pure daripada Nissan yang berwarna hijau. So sekali lagi RBM ingat, mungkin pesan kepada anda atau ingatkan kepada anda, so bila anda membeli coolant jenis Nissan ni, dia ada dua jenis ataupun dua model. Jangan tersilap. So coolant pre-mixture kita tidak boleh campurkan dengan air, sebab kandungan mixture coolant dan air di dalam ni dia dah, mereka kata dia siap bancuh daripada manufacturer lagi. Sebab itu apabila anda membeli coolant pre-mixture ini, jika anda campurkan dengan air lagi, sebab itu kelikatan coolant itu akan berkurangan, dan mixture coolant sebenarnya dia dah tak betul, dia dah jadi semakin cair. Itu yang sebab selalu kebiasaannya anda lama kelamaan sistem radiator kereta anda akan berkarat teruk, sebab kandungan mixture coolant dan air tak balance untuk coolant jenis ini. Okey, sebab itu kena berhati-hati. Coolant ini anda perlu masukkan 100% ke dalam sistem radiator kereta anda. Anda tak boleh campurkan dengan air. Dia berbeza pula kepada kalau coolant jenis yang hijau ini. Ini coolant yang kita perlu campurkan dengan air. Dekat sini apa yang Nissan kongsikan dengan kita untuk produk coolant jenis hijau ini, Nissan recommendkan kepada kita, iaitu 50% air dan 50% coolant. Okey, untuk coolant jenis Nissan ini. So sekejap lagi nanti RBM akan buat sedikit quick test untuk coolant ini, berdasarkan betul tak apa yang direkomend oleh pengeluar coolant ini ataupun manufacturer coolant ini sendiri. Sedikit quick test untuk coolant jenis Nissan ini menggunakan tools coolant tester ini. Okey, so untuk coolant pre-mixture, so mungkin kita boleh check dia punya mixture dia. Okey, so anda lihat kita close up sedikit. Dekat sini dia punya reading dia 131. Okey, coolant Nissan jenis pre-mixture ni, it's not bad. Okey, kebiasaannya yang seperti sebelum-sebelum ini RBM dah sampaikan kepada anda, kebiasaannya range di antara 126 sehingga ke 129 ataupun 131 dia punya boiling point untuk coolant-coolant yang dia punya mixture ataupun ratio mixture dia cantik ataupun tepat. Okey, so ini kita dah buat sedikit test untuk coolant pre-mixture daripada Nissan ini. So ini reading dia. So okey, sebentar lagi kita akan test pula coolant yang hijau, iaitu pure coolant ini. Okey, so ini dah tentulah, sebab ini dia pure coolant lagi, kita belum campurkan dengan air lagi. So kebiasaannya meter itu menunjukkan pada tahap maksimum ataupun santak ke atas. Okey, so itu salah satu juga tools sini kita boleh mengesan jika coolant ini palsu ataupun coolant tiruan. Okey, ini juga salah satu senang kita nak detect sama ada coolant ini dia tiruan ataupun original. Senang, bila kita ada tools ni, kita boleh mungkin anda boleh check pada kereta anda. Jika coolant anda dah berada daripada over mileage ataupun mungkin dah terlalu lama anda tak flush coolant tu, so ini juga gauge ataupun tools yang kita boleh check coolant dia masih dalam ratio, dia masih dalam keadaan baik lagi ataupun sebaliknya anda wajib tukar kepada coolant yang baru. So okey, so ini sedikit quick review daripada quick test orang kata untuk coolant kedua jenis coolant ini, coolant pre-mixture dan coolant raw ni. So coolant raw ni apa yang dicadangkan oleh Nissan, kita nak kena campurkan 50% air dan juga 50% coolant. Sekarang juga kita akan buat sedikit quick review untuk
Ini adalah satu tadi, coolant premixture okey, no problem. Kita just terus gunakan, tuangkan ke dalam sistem radiator ke tanah, dah tak perlu campurkan dengan air. Senang, kebiasaannya lebih senang, lebih mudah kita gunakan coolant premixture ni. Cuma satu, mungkin coolant premixture ni kos dia dah lebih tinggi sedikit. Mungkin kebiasaannya kalau sistem radiator ke tanah memerlukan 4 liter ataupun 5 liter coolant, so anda perlu beli 5 botol coolant jenis premixture ni. So berbeza juga kalau mungkin lebih menjimatkan coolant jenis raw ni, so anda boleh campur dengan air. Mungkin kita beli pada kadar sedikit dan selebihnya kita akan campur dengan air. Apa yang mungkin RBM boleh kongsikan kepada anda untuk coolant jenis Nissan ni, ada yang sedikit sebanyak boleh memberi penjelasan kepada anda, ataupun poin penting ni anda perlu ingat supaya anda tidak tersilap di masa-masa akan datang. So coolant pure ni Nissan cadangan kepada kita iaitu 50% air dan juga 50% coolant. So dekat sini mungkin RBM akan boleh buat sedikit uji kaji ataupun sedikit quick test. 50% air dan juga kita nak 50% coolant. Agak-agak jelas okey, ini adalah ratio sebenarnya. Boleh dikatakan ratio dia 1 to 1. Nisbah 1 untuk coolant Nissan jenis hijau ni ataupun pure coolant daripada Nissan ini. Sebenarnya ramai juga pemilik-pemilik kereta yang berada di sana yang ada mesej kepada kami di RBM Radiator ini yang terlalu confused berkenaan dengan mixture coolant ni. 50% ramai yang sebenarnya yang confused. Tapi apa yang mungkin lebih mudah RBM boleh sharekan ataupun kongsikan kepada anda, bagaimana anda nak check mixture yang betul untuk coolant kereta anda. Sebenarnya kalau coolant jenis 50% ini, satu botol coolant jenis 1 liter ini anda perlu campurkan dengan 1 liter air. Itu dia dapat dipanggil ratio 1 to 1 ataupun 1:1. Itu sebenarnya cara nak lebih mudah anda nak faham macam mana kita nak check mixture coolant. Ramai sebenarnya yang PM kepada RBM yang boleh dikatakan confused berkenaan dengan mixture coolant ni. Okey, dekat sini RBM bagi lebih mudah lagi supaya anda lebih faham. Kadang-kadang kita bagi terlalu 50%, ada 70%, 30%. Ramai yang confused sebenarnya. Dekat sini RBM bagi lebih mudah lagi untuk anda nak faham. 1:1 kalau untuk coolant jenis 50% air dan 50% coolant ini. Okey, dekat sini RBM mungkin akan campurkan. Ini adalah nisbah, ratio dia senang 1:1, mana sama, kandungan air dan kandungan coolant sama. So kita akan campurkan dua jenis bahan ini, iaitu air, coolant dan juga air. So dekat sini ni dia dipanggil ratio untuk coolant ini iaitu 50-50, iaitu 1:1. Sekarang sebentar lagi RBM kita akan check dia punya mixture coolant tu sama ada dia menepati standard ataupun sebaliknya. Apa yang juga direkomend oleh Nissan ini, sebentar lagi RBM akan check bersama dengan anda. Okey, dengan gauge ni kita nak lihat betul tak mixture dia. Okey, agak-agak anda jelas nampak? RBM close up sedikit, anda boleh lihat dengan lebih close up sedikit. So itu okey, yang setelah kita campur coolant hijau ini dan air tadi, ini reading dia, dia punya hasil dia. Okey, so dekat sini reading dia 129. So okey, so 129 that mean dalam spek coolant jenis Nissan ini.
So tu dah sedikit sebanyak dah RBM dah buat sedikit quick review dan juga quick test untuk coolant jenis Nissan ini. Kita dah dapat coolant yang jenis hijau ini, kita dah campurkan dengan air tadi ni. Dia punya reading dia, kita nampak reading daripada gauge ni. Dia pergi kepada 129 degree Celsius kalau kita lihat dekat sini, dekat gauge ni. So that means dalam spek, bermaksud dalam spek. Spek tune, maknanya coolant premixture pun tune. Coolant yang raw ini jenis hijau ni pun terbaik. Okey, untuk coolant jenis Nissan ini. Terima kasih kepada anda yang kita ada satu soalan daripada Azmi Mansur. Okey, Assalamualaikum. Okey, coolant Nissan ada ori dan fake juga ke dalam market? Okey, ni kepada sahabat kita yang bertanya kan. Mungkin ada yang boleh sedikit jawab soalan daripada sahabat kita ni, Cik Azmi kita. Azroy Mansur. Azmi Mansur yang apa pelayar tu. Sorry. So setakat ini RBM belum jumpa lagi coolant Nissan yang fake dekat market. Tapi jika mungkin di kemudian nanti ataupun di masa akan datang, jika RBM terjumpa coolant fake ni, RBM akan buat sedikit pendedahan dan kongsikan kepada anda. Setakat ini kami belum jumpa lagi coolant fake jenis Nissan ini. Tapi apa yang sebenarnya RBM dah pernah jumpa sebelum ni dan RBM dah kongsikan juga kepada anda. Ataupun jika anda ingin lebih lanjut lagi, anda boleh subscribe YouTube channel kami, RBM Radiator TV, supaya anda boleh dapat sebelum ni RBM dah jumpa satu coolant, iaitu coolant Toyota. Ada coolant tiruan yang RBM dah dedahkan pun kepada anda dan buat sedikit quick review, mungkin anda boleh tonton kemudian nanti. Okey, setakat ini coolant Nissan RBM belum jumpa lagi yang jenis yang fake ataupun kami jumpa setakat ni original. Tapi kebiasaan juga mungkin sedikit apa yang mungkin RBM boleh berkongsi dengan anda berdasarkan pengalaman kami di RBM Radiator. Kebiasaannya boleh dikatakan coolant Nissan ni agak kurang popular di market. Kebiasaannya yang lebih popular, yang kebiasaannya menjadi pilihan ramai pemilik-pemilik kereta yang berada di sana, iaitu coolant Toyota. Sebab itu kebiasaannya apabila coolant kurang popular ni, sebenarnya dia tak akan buat fake lah, ataupun dia tak akan buat imitation. Sebab kebiasaannya peniru coolant itu dia akan mungkin tak untung lah kalau dia buat coolant jenis-jenis Nissan ni sebab dia boleh dikatakan yang agak kurang popular yang berada di pasaran sana. Yang kebiasaannya coolant Toyota RBM dah pernah jumpa dan RBM dah kongsikan bersama dengan anda juga. Coolant itu macam mana kita nak bezakan coolant Toyota yang original dan juga yang tiruan. So anda boleh tonton kemudian nanti di YouTube channel kami. Dan coolant ni pun RBM beli, kita buka dekat sini bersama-sama dengan anda. Anda pun lihat, ini adalah RBM belum buka lagi coolant ni. Tapi apa yang daripada quick test yang kita buat setakat ini, coolant ni boleh dikatakan antara coolant yang bagus juga daripada personally daripada RBM. Coolant jenis Nissan ini daripada segi reading yang kita baca tadi pun anda dah lihat, dia dalam within spec lagi. Kebiasaannya spec dia antara 125 sampai ke 131, itu masih di dalam spec lagi untuk coolant yang berada di pasaran. Tapi ni sedikit sebanyak mungkin quick review daripada RBM berkenaan dengan coolant Nissan ini. Sekali lagi RBM mungkin ingatkan kepada anda, sebelum anda membeli coolant Nissan ini, anda kena pastikan apa pilihan anda. Dia ada dua jenis, satu yang berwarna biru dan satu yang berwarna hijau. Coolant yang biru adalah coolant premixture dan coolant yang hijau adalah coolant raw. Coolant premixture anda jangan campurkan dengan air, anda terus tuangkan ke dalam radiator kereta anda. Dan coolant hijau anda perlu campurkan dengan air pada kadar mixture ataupun ratio dia 50% air dan 50% coolant, seperti yang RBM dah tunjukkan kepada anda tadi contoh. Sebab jika anda menggunakan kelikatan penuh coolant ini, sebenarnya satu keburukan apabila anda menggunakan 100% raw coolant ni adalah dia tidak ada ciri-ciri pemindah haba sebenarnya. Itu yang sebabkan boleh dikatakan RBM juga dah kongsikan kepada anda di dalam YouTube channel kami berkenaan dengan apa akibat anda menggunakan pure coolant ataupun 100% coolant ke dalam sistem radiator anda. Dan mungkin juga anda boleh tonton di kemudian nanti di YouTube channel kami RBM Radiator TV. Tapi sedikit sebanyak ni orang kata sedikit quick review daripada RBM berkenaan dengan coolant Nissan ini. It's boleh guna, no problem. Performance dia masih sama lagi.
boleh dikatakan, sebab itu RBM ada ramai sebenarnya yang bertanyakan kepada kami di RBM Data, coolant apa yang terbaik, coolant mana yang lebih bagus. RBM selalu menjawab ataupun menyampaikan kepada anda, iaitu segala coolant yang berada di pasaran yang dikeluarkan oleh pengeluar kereta anda sendiri sebenarnya adalah coolant yang terbaik. Tapi dengan syarat coolant yang original, bukan coolant yang tiruan. So salah satu cara nak cek coolant yang original atau yang tiruan, simple adalah anda boleh menggunakan gauge ni. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah anda nak cek sama ada coolant itu original ataupun tiruan. Kebiasaannya reading kalau coolant yang tiruan ni, untuk coolant yang belum dicampur dengan air ni, pure coolant ini kebiasaannya reading dia bawah 125. Sebab itu kebiasaannya coolant-coolant yang tiruan ni dia ada campur dengan pewarna air, kandungan air lebih daripada coolant. Sebab itu reading kita tak dapat reading tu daripada 125 sampai ke 131 tadi tu. Itu sedikit sebanyak perkongsian RBM untuk quick review untuk coolant Nissan ni. So mungkin kepada anda pemilik-pemilik Nissan, sedikit bertuas pada sesi kali ini RBM kongsikan special sesi live ini ataupun special sesi ini untuk kita buat quick review coolant jenis Nissan ini. Coolant yang boleh dikatakan antara yang terbaik juga yang berada di pasaran, yang mungkin selamat digunakan untuk kereta anda. Satu dia, contoh dia punya satu je yang RBM pesan kepada anda, jaga coolant kereta anda, flush ataupun tukar coolant anda kepada coolant yang baru apabila dah sampai mileage. Itu adalah yang lebih bagus, yang lebih baik. Jangan guna over mileage coolant ini, sebab kebiasaan coolant over mileage ni dia akan mengundang banyak lagi problem-problem ataupun masalah-masalah lain berkaitan dengan sistem radiator kereta anda. Dan juga jangan tak guna coolant, sebab apabila anda tak gunakan coolant, dia akan menyebabkan sistem radiator kereta anda berkarat teruk, yang akhirnya akan menyebabkan radiator kereta anda tersumbat, temperature kereta anda tiba-tiba naik mendadak, dan akan boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat. Itu yang sebenarnya yang kita nak elakkan. Kita kalau boleh tak nak perkara-perkara sebegini terjadi ke atas diri kita. Jika anda rasa perkongsian RBM, sekali lagi RBM mohon terima kasih kepada anda jika anda rasa perkongsian RBM ini boleh memberi manfaat ataupun kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik kereta yang berada di luar sana. So anda jangan lupa sharekan sesi live ini kepada mereka, ataupun anda boleh sharekan di grup-grup kereta supaya kita boleh dapat bantu lebih ramai lagi sebenarnya pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka lebih jelas lagi berkenaan dengan sistem penunjukan enjin kereta ataupun sistem radiator kereta ini. So so sedikit sebanyak yang RBM dah kongsikan kepada anda. Mungkin jika ada anda rasa ada pertanyaan, sebarang pertanyaan, persoalan, anda boleh dropkan di ruangan komen kami ini, ataupun ada juga apa-apa yang topik ataupun apa-apa isu yang mungkin anda ingin RBM bawakan di masa akan datang, anda bolehkan juga dropkan di ruangan komen kami, supaya mungkin next topik nanti kami akan bawakan apa yang mungkin anda inginkan. Sampai kita jumpa lagi. Mungkin kita tak boleh agak lama untuk sesi kali ini. Mungkin diharap sesi perkongsian ini dapat membantu anda untuk memberi gambaran lebih jelas kepada anda. Sampai kita jumpa lagi di sesi-sesi kami di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.